proses kita untuk membentuk manusia Malaysia itu gagal. Respon saya terhadap soalan yang diajukan oleh YB tadi ialah dalam konteks akta itu ialah bahasa Melayu melukut di tepi gantang, bahasa Melayu mengemis di tanah watannya sendiri. Ya, dari segi perundangan bahasa Melayu menduduki kedudukan yang terjamin lah, iaitu di dalam Perlembagaan Persekutuan pada perkara 152 dan juga pada Akta Bahasa Kebangsaan tahun 1963, Palang tahun 1967, dan juga bahasa Melayu ada tempatnya dalam Akta Kerajaan Tempatan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Iklan Kecil, dan bahasa Melayu juga ada tempatnya dalam Dasar Perpaduan Negara sebagai wadah perpaduan. Bahasa Melayu juga ada tempatnya dalam Dasar Kebudayaan Negara sebagai jati diri kebangsaan. Tetapi semua itu adalah perhiasan semata-mata. Mengapa saya berkata sedemikian? Kerana kita dapat lihat, seperti yang saya katakan tadi, bahasa Melayu melukut di tepi gantang, maknanya tak penting pun. Ia mengemis di tanah watannya sendiri, dan bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia ini yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Ini YB tidak pernah berlaku di mana-mana. Di mana-mana negara, warga negara wajib mengetahui dan kalau boleh menguasai bahasa negara. Tetapi sayangnya di negara kita, setelah 67 tahun kita merdeka tahun ini, kita masih mendapati ramai warga negara yang tak boleh berbahasa negara dengan baik. Ini sesuatu yang cukup malang, dan ini adalah antara petanda bahawa proses pembentukan negara bangsa di Malaysia ini gagal. Maknanya proses kita untuk membentuk manusia Malaysia itu gagal. Saya tak kata kesemuanya, tetapi kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa, proses pembentukan insaniah manusia Malaysia itu. Sebab kita dapat lihat mutu kewarganegaraan warga negara kita itu begitu teruk. Ada yang tak boleh berbahasa Melayu langsung, sedangkan bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Dan apabila tak boleh berbahasa Melayu langsung itu, apabila ditegur, lawan balik pula tu, dan mencumuh bahasa Melayu, bahawa bahasa Melayu tidak ada nilai ekonomi jika dibandingkan dengan bahasa Cina, Mandarin dan juga bahasa Inggeris. Paling jauh bahasa Melayu boleh pergi ialah Indonesia. Itu kata-kata daripada seorang bekas menteri yang pernah menjadi menteri sekitar tahun 2018. Saya kira kalaulah pemimpin kita sendiri yang tak tahu tentang kedudukan dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa negara, jadi apatah lagi kita nak harapkan kepada rakyat biasa macam ni.